Proses yang pertama di dalam sistem ledger am dan pelaporan ini ialah mengemaskini ledger am. Untuk kita mengemaskini ledger am, maka kita dapatkan daripada catatan-catatan jurnal. Okay, dan ini anda pun tahulah, ini memang proses perekonomian biasa lah, iaitu kita akan buat catatan jurnal, daripada jurnal kita postkan ke ledger. Jadi catatan jurnal ini diperolehi daripada accounting subsystem. Macam saya sebut tadi, bahawa setiap kitaran akan menghasilkan catatan-catatan jurnal. Maka catatan jurnal yang datang daripada kitaran-kitaran perakaunan tersebut, daripada kitaran hasil, daripada kitaran belanja, kitaran sumber manusia, maka catatan jurnal tersebut yang akan digunakan untuk kita mengemaskini ledger am. Manakala untuk urus niaga yang tidak rutin, contohnya urus niaga berkaitan dengan financing, pembiayaan, iaitu contohnya kita menerbitkan saham, kita menerbitkan saham, orang menerbitkan share, orang membeli share syarikat kita. Jadi itu ialah financing. Ataupun kita mendapatkan, kita membuat pinjaman daripada bank, itu ialah financing ini. Dan kita membuat investment, mungkin kita melabur, syarikat kita melabur ke dalam syarikat lain, kita buat take over, kita buat dan sebagainya lah. Kita membeli share daripada syarikat lain. Itu ialah perkara, item-item yang tidak masuk di dalam accounting subsystem lain. Jadi yang itu catatan jurnal tersebut datangnya daripada bendahari, daripada treasurer. Daripada maklumat itulah kita akan update, kita akan kemaskini dalam ledger am. Contohnya kita akan kreditkan modal saham biasa, dan kita akan kreditkan tunai contohnya. Di dalam proses kemaskini ledger am ada ancaman-ancamannya, iaitu pertamanya kemaskini yang tidak tepat. Kita mengemaskini ledger am secara tidak tepat. Jadi untuk kita mengatasi masalah tidak tepat ini, kita menggunakan data entry processing integrity controls. Kita membuat kawalan integriti ke atas kemasukan data. Seterusnya kita lakukan reconciliation, kita buat penyesuaian and control reports. Seterusnya kita lakukan audit trail creation and review. Kita buat audit trail lah, supaya kita boleh trace daripada penyata kewangan, kita boleh trace back kepada account, daripada account kita boleh trace back kepada urus niaga, dan daripada urus niaga kita boleh trace back kepada dokumen. Itu audit trail. Ancaman yang seterusnya ialah unauthorized journal entries, iaitu kemasukan catatan jurnal yang tidak dibenarkan. Dan ini untuk kita mengatasi masalah kemasukan catatan jurnal yang tidak dibenarkan, ialah kita melakukan access control, supaya hanya orang yang tertentu sahaja yang boleh memasukkan catatan jurnal. Kita lakukan reconciliation lagi, kita lakukan audit trail creation and review lagi. Proses yang kedua ialah mengemaskini ataupun memasukkan catatan pelarasan. Memasukkan catatan pelarasan. Kalau kita ingat balik dalam konteks diagram tadi, catatan pelarasan ini datangnya daripada controller. Daripada controller. Dan biasanya catatan pelarasan dilakukan atas beberapa perkara. Contohnya ialah accrual. Perkara-perkara yang terakru. Jadi, dan ini basic lah, anda semua tahu daripada subjek prinsip perakaunan lagi, iaitu kita laksanakan catatan pelarasan untuk terakru. Kita lakukan catatan itu pada akhir tempoh perakaunan untuk menunjukkan aktiviti yang telah berlaku tetapi tidak lagi digambarkan dalam penyata kewangan. Maknanya dia tak ada dalam rekod lagi. Contohnya wages payable, iaitu pada akhir bulan, contohnya katakan kita penyata kewangan kita tutup pada 31 Disember. Pada 31 Disember
sudah ada pekerja sudah bekerja pada bulan Disember, tetapi katakan kita tak bayar gaji lagi, maka kita perlu buat catatan pelarasan ada belanja gaji dan ada gaji terakru ataupun gaji belum bayar. Seterusnya deferrals ialah yang terdahulu, okey, dan ini dibuat pada akhir penyata tempoh perakawanan untuk menunjukkan kejadian tunai ataupun apa-apa yang urus niaga telah berlaku secara tunai tetapi bukan pada tempoh perakawanan yang berkaitan. Okey, contohnya kita dah bayar sewa. Okey, kita dah bayar sewa, tapi biasanya sewa ni kita bayar di awal. Jadi apabila sewa ni kita dibayar di awal, tapi bila akhir tempoh perakawanan kita ada bayar satu sewa, tapi sewa tersebut untuk tempoh yang tak termasuk dalam tempoh perakawanan, jadi kita perlu buat penyelarasan. Ketiga ialah estimates ataupun estimates ialah anggaran-anggaran, dan ini ialah untuk belanja-belanja yang kita buat dalam bentuk estimate. Dan contoh paling mudah ialah susut nilai aset. Kerana susut nilai aset dia bukan expenses perbelanjaan yang kita nampak secara fizikal, tetapi dia adalah kita apportion. Kita mengagihkan sepanjang tempoh hayat perakawanan, sepanjang tempoh hayat aset yang kita jangkakan. Jadi dia adalah lebih kepada estimate, dia bukan actual expenses lah. Namun begitu berdasarkan prinsip-prinsip perakawanan, maka kita perlu mengambil kira perbelanjaan untuk aset-aset tetap ini. Jadi inilah estimate dan ini perlu kita buat. Ini adalah catatan pelarasan yang kita perlu buat. Seterusnya ialah revaluations. Okay, revaluation ataupun penilaian semula. Ini ialah apabila ada perubahan ketara kepada nilai aset ini mengikut catatan dan nilai aset sebenar. Okey, jadi ini bergantunglah kepada standard-standard perakawanan yang tertentu, yang relevan, yang menyatakan bahawa kita pada akhir tempoh kita perlu melihat nilai aset kita dan kita perlu buat sebarang revaluations lah yang berkaitan. Yang kelima ialah untuk correction. Maknanya kalau kita ada kesilapan lah, maka kesilapan ini kita perlu buat dia punya catatan jurnal dia untuk memperbetulkan kesilapan. Jadi dalam kita melaksanakan catatan pelarasan ini, ada beberapa ancaman yang timbul, dan ancaman ni ancaman yang similar juga dengan catatan kita mengepuskan catatan jurnal yang lain, iaitu pertamanya dari segi inaccuracy. Okey, iaitu ancaman bahawa kita membuat catatan secara tidak tepat. Okey, catatan tidak tepat. Antaranya ialah kita lakukan kawalan yang sama, data entry processing integrity controls. Keduanya ialah kita gunakan spreadsheet error protection control. Sebab biasanya spreadsheet ni kita gunakan semasa kita nak membuat pelarasan dari segi estimate. Bila kita nak buat estimate, contohnya kita nak mengira berapakah belanja susut nilai untuk satu-satu aset, kita biasanya kita akan gunakan spreadsheet. Tetapi kadang-kadang bila kita guna spreadsheet, bila kita tak laksanakan kawalan ke atas spreadsheet tersebut, mungkin formula kita salah, kita copy paste formula kita salah. Jadi kita perlu laksanakan kawalan-kawalan untuk kita memastikan tidak ada kesilapan pada spreadsheet kita. Dan kita gunakan standard adjusting entries. Kita menggunakan catatan pelarasan yang standard. Jadi biasanya untuk urus niaga, ada setengah urus niaga yang mana bila kita buat pelarasan, tiap-tiap bulan amount dia sama. Jadi kalau kita wujudkan standard adjusting entries, maka kita kebarangkalian untuk kita buat silap adalah dapat dikurangkan sebab dia recurring. Adjusting entry yang berulang-ulang dengan amount yang sama. Kalau kita dah buat dia punya standard entry, maka kuranglah untuk kita buat kesilapan tersebut. Kemudian kita laksanakan reconciliation, kita buat penyesuaian, kita buat audit trail lagi. Ancaman kedua ialah unauthorized adjusting entries. Iaitu ada orang yang tidak dibenarkan yang membuat catatan pelarasan. Jadi untuk itu cara kita mengatasinya cara yang sama
dengan seperti mana kita mengelakkan daripada ancaman unauthorized journal entries yang sebelum ni, iaitu kita laksanakan access control, kita laksanakan reconciliation and control reports, dan kita lakukan audit trail.